Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surah Haji Maksum beserta para JG pengurus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para tuan guru, tuan imam, tuan bilal, muslimin muslimat, hadirin hadirat tuan-tuan dan puan sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan Islam serta hidayah ataupun petunjuk dan juga taufik atau satu kekuatan untuk kita melaksanakan amal kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat sama-sama tunaikan fardu maghrib secara berjamaah dan kita sambung dengan majlis ilmu. Jadi sama-sama kita niat untuk mencari ilmu lillahi taala, dan yang keduanya kita niat untuk tunggu datangnya waktu salat Isya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang didoakan oleh malaikat, itu dengan doanya Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahamhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah rahmatilah dia. Jadi mudah-mudahan ketika mana kita keluar daripada surau ini nanti selepas salat Isya, kita mendapat keampunan dan juga mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang keduanya selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutuskan untuk menyempurnakan risalah agama Islam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asra salawat wa hutat anhu asru khati'at wa rufi'at lahu asru darajat. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 10 rahmat ataupun 10 selawat, dan juga akan dihapuskan baginya 10 kesalahan, yaitu 10 dosa-dosa kecil kita, dan juga akan diangkat baginya 10 darjat. Jadi itu adalah antara kelebihan apabila kita ni melafazkan satu selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana maklum, ini kedatangan saya kali yang kedua lah dekat surau Haji Maksum ini. Diminta oleh Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Khairul Azhar untuk gantikan kuliah yang sepatutnya malam ni. Ada. Jadi saya tak pasti siapa, cumanya beliau tak dapat hadir kerana ada urusan ke Negeri Sembilan. Jadi saya datang ni sebagai pengganti sahajalah. Pada pertemuan yang lepas, kita ada bahas ataupun kita ada sampaikan berkenaan tentang akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab masa itu bersempena dengan peringatan Maulidur Rasul. Maka insya-Allah pada malam hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang ringkas, iaitu berkenaan beberapa amalan yang apabila kita lakukan amalan tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima doa, hajat ataupun permintaan kita. Dan ini kita akan ambil daripada buku yang ditulis oleh Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul, iaitu buku yang bertajuk Munajat dan Ikhtiar dengan Al-Quran. Jadi buku ni boleh dikatakan, kalau nak kata baru tu tak adalah baru sangat, tahun 2021, waktu tu waktu PKP kan. Jadi ditulis dalam tempoh PKP. Baik, dan insya-Allah apa yang akan kita bahas adalah semua amalan-amalan itu berkaitan dengan Al-Quran. Kerana sebagaimana tajuk yang kita sebutkan, munajat dan ikhtiar dengan Al-Quran. Maka walaupun di sana ada amalan-amalan yang lain seperti selawat ataupun mendirikan salat hajat ataupun amalan-amalan yang lain, tetapi yang tu kita tak sentuhlah, kita tak fokus. Cuma kita akan fokus kepada amalan-amalan yang berkaitan dengan Al-Quran sahaja.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebut tentang hajat ataupun permintaan atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, suka saya untuk kita ambil ataupun untuk kita bacakan, iaitu dalam surah Al-Fatihah ada satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam salat kita ni, disebutkan dalam sebuah hadis qudsi bahawa apabila kita baca surah Al-Fatihah, kan, Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap ayat yang kita baca. Sehinggalah apabila kita ni sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu sahaja wahai Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu sahaja wahai Allah kami memohon pertolongan. Maka apabila kita sampai dekat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala kata, hadza baini wa abdi, hadza baina abdi wa ana, ataupun lebih kurang lafaz dia sebegitu. Yang mana maksudnya ayat ini ialah antara aku dengan hamba-Ku. Kata Allah Subhanahu wa taala, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hamba-Ku itu apa sahaja yang dia kehendaki. Maksudnya apabila kita sampai dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita boleh memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada selepas membaca ayat tersebut. Tapi baca macam mana? Maksudnya kita, apa ni orang kata, lintaskan dekat hati kita. Apatah lagi ketika mana kita salat, maka tak perlu nak sebut dekat mulut, cuma sekadar kita lintaskan dekat hati kita. Dan lebih daripada itu, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, kita tadabbur lebih dalam lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala mula-mula sebut tentang konsep ibadah terlebih dahulu. Barulah disebutkan tentang nasta'in ataupun pertolongan. Maka di sini kita boleh ambil iktibar, ambil pengajaran bahawa sebelum kita ni orang kata memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena pastikan bahawa kita telah pun melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata lain, kita tunaikan terlebih dahulu hak Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu yang pertama. Dan barulah selepas itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep ini sama sebagaimana kalau kita perhatikan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang menceritakan tentang puasa Ramadan, kewajiban tentang puasa Ramadan. Jadi kalau kita buka dalam Al-Quran tu, surah Al-Baqarah yang kisah tentang perintah tentang puasa Ramadan, disebutkan terlebih dahulu tentang Ramadan dan juga kewajiban berpuasa padanya. Barulah di bahagian bawah sekali, kan, disebutkan tentang ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang mana setelah cerita tentang perihal ibadah puasa, barulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabahkan ataupun aku akan kabulkan doa seseorang ketika mana dia sedang meminta kepadaku. Maka maksudnya macam mana daripada dua konsep ini, surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah ini, maka dapatlah kita ambil iktibar bahawa kita beribadah, kita lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan barulah kita nak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permohonan kita. Ini konsepnya secara umum. Kemudian yang keduanya juga dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengajarkan kepada kita bahawa ini adalah konsep ta'abudi ataupun konsep ibadah, ataupun kita ini adalah sebagai seorang hamba. Dalam keadaan kita ni sebagai seorang hamba, maka kita kena tahu kedudukan kita ni adalah sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud setiap permintaan, setiap doa kita itu tak semestinya ataupun tidak wajib untuk Allah Subhanahu wa taala tunaikan ia. Maksudnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada Allah nak tunaikan ataupun tidak. Maka sebab tu kalau kita faham konsep kita adalah sebagai hamba, maka setiap kali kita berdoa, setiap kali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya dikabulkan, kita bersyukur. Sekiranya ditangguhkan ataupun Allah Subhanahu wa taala tak kabulkan di dunia, Allah kabulkan di akhirat, digantikan dengan pahala yang lebih besar, maka kita akan sentiasa redha dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahayanya apabila kita tak faham tentang konsep kita ni sebagai hamba, tak faham tentang konsep ta'budi tadi itu, apabila kita memohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan
natijah ataupun keputusannya tak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, maka kita pun rasa bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu naudzubillah, kita tak nak jadi macam tu kan, sebab tak faham dengan konsep kita sebagai hamba tadi. Maka ini adalah kita sebut di permulaan untuk apa? Untuk supaya kita ni jelas bahawa sudut pandang kita dalam setiap permintaan dan permohonan ataupun hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah konsep kehambaan. Maka keputusan ataupun natijah adalah terserah kepada Allah dan kita akan sentiasa redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja amalan-amalan yang boleh memudahkan doa, hajat ataupun permintaan kita itu diterima ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ia hajat berkaitan dunia ataupun berkaitan tentang agama ataupun berkaitan tentang akhirat kita. Ya. Yang pertamanya itu dengan cara menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Yang ini disebutkan dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqul Rabb, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati." Sesiapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, a'taituhu afdala ma'utis sa'ilin, maka aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada apa yang aku berikan kepada orang yang memohon kepadaku. Maksudnya macam mana? Di sana ada sebahagian orang yang dia berzikir dan dia sempat untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana juga ada sebilangan orang yang dia sibuk dengan membaca Al-Quran, kan? Sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran ataupun dia mentadabbur Al-Quran, apa sahaja yang berkaitan dengan Al-Quran, sehingga orang ini dia tak sempat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tak sempat untuk berzikir dengan zikir yang lain. Dia sibuk dengan zikir dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran tadi itu satu anugerah yang lebih baik, satu anugerah yang lebih afdal berbanding dengan apa yang telah Allah berikan kepada orang yang berdoa tadi. Begitu. Jadi ada orang yang berdoa, Allah kabulkan doa orang itu. Tetapi orang yang baca Al-Quran ini, dia tak sempat berdoa sebab dia sibuk dengan Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada orang yang berdoa itu, kepada orang yang membaca Al-Quran tadi. Kenapa sebegitu? Kerana wafadlu kalamillahi ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqih. Keutamaan kalam Allah Subhanahu wa taala ke atas kalam yang lain, ke atas ucapan-ucapan yang lain adalah umpama keutamaan Allah Subhanahu wa taala ke atas makhluk-makhluknya. Maksudnya kalau kita berpandukan kepada hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Imam Ad-Darimi dan juga Imam Al-Baihaqi ini, bahawa Al-Quran itu adalah sebaik-baik zikir, kan? Kerana Al-Quran ini merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi apabila kita perhatikan dalam hadis ini, itulah tentang keistimewaan dan juga kemuliaan Al-Quran. Dan kita perhatikan apa sahaja yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan ia. Dan sebagai contohnya, apabila Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan itu adalah semulia-mulianya bulan, kan? Dalam satu ayat Al-Quran disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan bulan Ramadan itu adalah satu-satunya nama bulan yang disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran juga diturunkan pada satu malam, yang itu sebagai malam Al-Qadar. Maka malam Al-Qadar ini, malam yang diturunkannya Al-Quran itu juga turut menjadi malam yang mulia yang disebut sebagai Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar, iaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiganya yang berkaitan dengan Al-Quran ialah Malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang menyampaikan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz kepada ke langit dunia ataupun Baitul Izzah, kemudian diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka malaikat Jibril juga menjadi penghulu bagi sekalian malaikat, malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang keempatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan makhluk yang paling mulia. Kalau kita sebut makhluk yang paling mulia, berarti selepas Allah Subhanahu wa taala ialah kemuliaannya ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nama baginda Nabi adalah satu-satunya nama yang disandingkan dengan lafaz ataupun dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kat mana? Itu di dalam dua kalimah syahadah kita, kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini contoh ataupun bukti bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang paling mulia. Bukan setakat manusia yang paling mulia, tetapi makhluk. Kalau kita sebut makhluk ni kullu ma siwallah. Semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Dan sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelimanya, umat yang diturunkan Al-Quran padanya, iaitu kita, kan? Yang diberikan Al-Quran kepada kita, kepada umat akhir zaman ini, juga turut menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kita menjadi sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ni memerintahkan untuk melakukan amar ma'ruf dan juga menegah daripada yang namanya mungkar, nahi mungkar, mencegah daripada kemungkaran. Maka ini adalah beberapa contoh 5 perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Allah angkat darjatnya, kan? Maka tak pelik sekiranya kita ni menyibukkan diri dengan Al-Quran. Baca mana-mana bahagian daripada Al-Quran, sama ada kita baca tengok mushaf ataupun tak tengok mushaf. Masing-masing ada kelebihan. Kalau kita tengok mushaf, kita baca tengok mushaf, dapatlah 2 pahala, pahala membaca dan pahala melihat kepada mushaf. Kalau tak tengok mushaf, contohnya waktu kita memandu ataupun kita melakukan kerja-kerja yang lain, tapi kita dah ada surah-surah lazim yang kita dah hafal, maka kita baca, kita jadikan ia sebagai zikir ataupun wirid harian kita pun boleh. Itu lebih fleksibel, kan? Tapi pahala dia tak samalah dengan orang yang melihat kepada mushaf, sebab melihat mushaf ni ada fadilat dia tersendiri. Cumanya kalau kita tak boleh tengok mushaf, maka masa kita tadi tu lebih bernilai, lebih bermanfaat, sebab walaupun kita sedang memandu, tetapi kita boleh baca Al-Quran. Kita boleh lantunkan bacaan Al-Quran itu tanpa tengok kepada mushaf. Jadi masing-masing keadaan ada kelebihan, ada keutamaan dia yang tersendiri. Yang penting kita menyibukkan diri dengan membaca ataupun mempelajari Al-Quran. Ini. Kemudian yang kedua, yang keduanya itu dengan membaca surah Yasin. Ini amalan yang kedua. Amalan membaca surah Yasin ini merupakan satu amalan yang memang dah lazim kita lakukan. Disebutkan oleh Al-Alamah Al-Muhaddis Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang maksudnya surah Yasin mempunyai nilai yang agung dan fadilat serta ganjaran ataupun serta ganjaran yang masyhur. Ia adalah hati Al-Quran dan yang menghilangkan kesedihan serta menghapuskan kedukaan. Jadi surah Yasin ini disebut sebagai hati Al-Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan Yasin qalbul Quran. Surah Yasin itu merupakan hati Al-Quran. Ini hadis riwayat daripada Sayyidina Ma'qil bin Yasar. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wa daral akhirata illa ghufiralah. Tidak akan membacanya seseorang yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala ataupun mengharapkan kebahagiaan di akhirat kelak. Maksudnya mengharapkan ganjaran pahala lah, kecuali akan diampunkan dosa-dosanya. Wa qra'uha ala mautakum, dan bacakanlah surah Yasin itu ke atas orang yang hendak meninggal dunia dalam kalangan kamu. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Maksudnya kita ni diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bacakan surah Yasin ke atas orang yang sedang nazak, hendak meninggal dunia nazak, maka hukumnya adalah sunat. Cumanya jangan kita salah faham. Ada orang yang sedang nazak, kita baca surah Yasin, tiba-tiba ada orang yang halang. Jangan bacakan surah Yasin dulu, dia kata. Sebab apa? Kau ni nak dia mati cepat ke macam mana? Bukan. Kita bacakan surah Yasin bukan sebab nak suruh dia mati cepat, bukan. Tapi sebab apa? Sebab itu adalah perintah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang menunjukkan perbuatan itu adalah sunat.
Bukan wajib tetapi sunat. Hikmahnya apa? Apabila kita bacakan surah Yasin ke atas orang yang sedang nazak ini, mudah-mudahan sekiranya itu dah ajal, itu adalah ketetapan tarikh uh, kematian orang tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan kematiannya, dimatikan dalam keadaan yang husnul khatimah. Dan sekiranya belum ajalnya lagi, belum tiba saatnya lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dan Allah Subhanahu wa taala angkat kesakitan daripadanya. Itu maksud dia. Sebab apa? Sebab yang namanya ajal ataupun kematian, la yastaqdimuna atau la yastakhiruna atau wala yastaqdimun. Dia tak boleh diawalkan satu saat dan juga tidak boleh diakhirkan walaupun satu saat. Jadi kalau dah kata meninggal dunia pada masa itu juga, kalau kita tak bacakan surah Yasin sekalipun, dia tetap akan meninggal dunia. Kan? Kalau belum ajal dia lagi, belum masanya lagi, walaupun kita dah bacakan surah Yasin, tetap dia tak akan meninggal dunia. Maka sebab tu surah Yasin ini bukanlah orang kata penyebab dia mati cepat, dia meninggal cepat, bukan. Tetapi untuk tujuan memberikan kebaikan. Kalau meninggal dunia pun memang dah ajal dia, kalau belum meninggal dunia pun memang belum masanya lagi. Itu maksud dia. Jadi kita amalkan baca surah Yasin kepada orang yang sedang nazak adalah tujuannya untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau lagi, ia juga jalan untuk menghilangkan musibah dan kemurungan, selamat daripada fitnah dan dugaan. Para ahli ma'rifah, iaitu para alim ulama yang terdahulu telah berpesan dengannya, dan para aulia yang soleh telah melazimkannya. Bermaksud orang soleh yang terdahulu, mereka juga telah pun melazimi membaca surah Yasin ini. Dah jadi satu amalan lah. Dan kalau kita perhatikan dalam beberapa hadis pun, memang membaca surah Yasin ini ada yang disebutkan baca pada waktu malam. Ada juga yang disebutkan uh, dengan lafaz yang umum, sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis daripada Sayyidina Maqil bin Yasar tadi itu, dia sebut secara umum. Baca bila, tak sebut bila, tetapi umum. Siapa-siapa yang baca ikhlas kerana Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Kalau hadis yang agak khusus disebutkan antaranya daripada Sayyidina Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufiralah." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Barang siapa yang baca surah Yasin pada satu malam yang dia mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya. Ini yang disebut pada waktu malam. Jadi ada beberapa riwayat yang lain. Maksudnya apa? Kalau kita baca bila-bila masa sekalipun, yang penting kita baca itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita tetap akan dapat fadilatnya. Itu je. Semua orang yang jujur mendapat kejayaan dalam keinginannya dan ditunaikan hajat mereka dengan keberkatannya. Maka berlindunglah dengan membacanya pada setiap kesedihan dan musibah. InsyaAllah akan diperoleh jalan keluar, dihilangkan kesempitan dan kesusahan. Perbanyakkanlah membacanya dan elokkan kehadiran hati ketika membacanya. Bermaksud kita ketika mana kita membaca satu-satu surah, khususnya dalam surah Yasin ini, kita pastikan baca dalam keadaan kita ni memahami maknanya. Sekarang dah ada Al-Quran yang dah ada terjemah, kan? Walaupun kita kalau tengok pada terjemah tu, tak boleh nak terus buat satu hukum, kan? Tak boleh, kena berpandukan kepada tafsiran para alim ulama, kena tengok banyak benda. Cumanya kita lihat terjemahan tu untuk ambil ibrah ataupun pengajaran, yang tu boleh. Sebab ayat Al-Quran ini memang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengambil pengajaran, untuk ibrah, pengajaran bagi diri kita sendiri, boleh. Tapi kalau berkenaan tentang hukum hakam, itu kena para alim ulama yang selesaikan. Jadi kalau kita baca surah Yasin, paling kurang kita tahu apa yang terkandung dalam surah Yasin, kisah tentang apa pengajaran-pengajaran dia. Paling kurang itulah, kan. Jadi kalau kita baca tu dalam keadaan mengetahui isi kandungannya, bukan sekadar baca sahaja. Kalau baca sahaja, apakah dapat pahala? InsyaAllah tetap dapat, kan? Sebab dalam sebuah hadis disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun
walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kan? Yang mana bermaksud barang siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah iaitu Al-Quran, maka baginya kebaikan, dan satu kebaikan digandakan hingga 10 kali ganda. Baginda Nabi kata, aku tak kata alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bermakna kalau kita baca Al-Quran walaupun tak faham maknanya, pahala insya-Allah tetap akan dapat. Tapi bagi orang yang dia baca, dia faham, maka baginya pahala yang bergandalah, sebab dia baca itu pahala satu, dia faham itu pun pahala yang lain juga. Begitu pula bagi orang yang dia baca, dia faham dan dia amalkan dalam kehidupannya, maka lagilah besar pahala yang dia dapat, sebab dia faham dan juga mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi kita tengoklah peringkat kita dekat mana. Cumanya kalau kita ni duduk dekat tempat yang mampu baca sahaja, pastikan kita ada usaha untuk boleh memahami. Yang paling kurang untuk tadabbur, untuk mengambil pengajaran daripada apa yang kita baca. Tujuannya nanti di akhir ialah untuk kita beramal. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan kita. Dan begitu. Kemudian renungkanlah apa yang terhimpun daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang zahir dan yang batin. Jadi itulah tentang kelebihan membaca surah Yasin yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Caranya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala untuk surah Yasin ini, sebagaimana yang sedia maklumlah, kalau kita setiap kali ada majlis, maka biasanya tuan imam kita ataupun tekong yang baca surah Yasin itu biasanya akan memberi peringatan. InsyaAllah sama-sama kita membaca surah Yasin, mengharapkan keredaan Allah ataupun ikhlas kerana Allah, ataupun niat-niat baik yang lain. Dan kemudian selepas daripada itu, dan juga kita akan hadiahkan ataupun kita akan sedekahkan pahala baca Yasin ini kepada sekian-sekian. Itu kalau berita tentang kematian. Kalau tentang hajat, dan kita kalau hajat, kita tukarlah ayat dia. Kita doakan melalui berkah surah Yasin ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan hajat si fulan, dia ada hajat sekian-sekian. Begitu caranya. Yang penting mula-mula tu ikhlas kerana Allah, ataupun mencari keredaan Allah, ataupun mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas tu baru diikuti oleh niat-niat yang lain tadi. Kemudian yang seterusnya yang ketiga itu dengan cara membaca Ismul Azam ataupun nama Allah Subhanahu Wa Taala yang agung. Jadi Ismul Azam dalam Al-Quran ada beberapa tempat yang dikenal sebagai Ismul Azam ataupun nama yang agung. Kalau dalam sebuah hadis ada dijelaskan bahawa dalam surah Al-Baqarah ada yang namanya Ismul Azam. Satu ayat yang mengandungi nama-nama Allah yang agung, iaitu Ayatul Kursi. Itu nanti kita akan sebut. Cuma dalam hadis ini yang ketiga ini, Ismul Azam yang ini adalah berkaitan tentang surah Al-Ikhlas. Disebutkan daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu an, beliau berkata, Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u wa huwa yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki yang berdoa dengan katanya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu doa dia. Yang maksudnya, Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, sesungguhnya aku ini memohon kepadamu, bi anni ashhadu annaka antallah, dan sesungguhnya aku bersaksi bahawa engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, al-ahadus samad, yang maha esa dan yang menjadi tempat tumpuan bagi sekalian makhluk, menjadi tempat pergantungan bagi sekalian makhluk, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Inilah doa yang disebut sebagai doa Ismul Azam. Jadi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi mendengar seorang sahabat, seorang lelaki yang sedang membaca doa ini. Maka apa kata baginda Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, laqad sa'alallaha bismihil azam. Dia sungguh telah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut nama-nama Allah yang Maha Agung, yaitu alladzi idza du'iya bihi ajaba, ketika mana dia
berdoa dengannya, maka Allah akan ijabahkan, Allah akan terima. Wa idza su'ila bihi a'ta, ketika mana dia meminta dengannya dengan Ismul Azam tadi itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi itulah tentang kelebihan membaca doa Ismul Azam. Doa Ismul Azam yang kita sebutkan tadi berkaitan tentang ada sikit-sikit kaitan dengan surah Al-Ikhlas. Jadi antara pengajaran daripada hadis ini ialah bahawa tidak semua yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ajarkan kita tak boleh buat, kan? Tak semuanya. Sebagaimana contoh sahabat ini tadilah, dan dia membaca satu doa yang baginda Nabi tak pernah ajar. Maka baginda Nabi dengar dan baginda Nabi pun benarkan tentang apa yang dia lakukan itu. Kan? Jadi selagi mana ia tidak melanggar syariah, tidak melanggar yang namanya ketetapan syariah yang telah tetap, kan? Maka di situ ada perbahasan para alim ulama. Sebab tu perkara yang berkaitan dengan bid'ah ataupun perkara-perkara yang baharu, ia perlu kembali kepada 5 hukum taklifi. Bid'ah itu sama ada ia akan kembali kepada perkara yang hukumnya adalah wajib ataupun sunat ataupun harus. Bolehlah maksudnya, ataupun makruh, dan juga boleh jadi jatuh kepada perkara yang haram. Itu bid'ah. Jadi tak boleh nak pukul rata semua adalah haram, tak boleh. Maka ini telah pun diwartakan, kan, dan kita ikutlah dengan ulil amri kita. Di sini bawah jaiz contohnya, kan. Maka perkara-perkara sebegitu ia kena kembali kepada 5 hukum taklifi tadi, kan. Sebagaimana dalam hadis ini tadi. Dan dalam contoh yang lain juga pernah berlaku salah sahabat yang bernama Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dan beliau dan beserta rombongan para sahabat bermusafir ke satu tempat. Ketika mana mereka ni nak singgah ke satu kampung, mereka minta izin untuk bermalam dekat kampung tersebut. Tapi penduduk kampung tu dia tak nak terima. Maka para sahabat ni pun berlalulah, kan. Akhirnya ketua kampung yang menolak permintaan para sahabat tadi tu, ketua kampung ni disengat dengan binatang yang berbisa. Dia dah rawat macam-macam, tak sembuh-sembuh juga. Akhirnya mereka pun pergilah cari balik para sahabat yang telah dihalau ataupun yang tak diterima sebagai tetamu tadi tu. Mereka bertanya, ada tak dalam kalangan kamu ni yang boleh mengubat seseorang? Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri kata, ada, aku boleh mengubati seseorang. Dia kata macam tu. Maka dia pun minta tolonglah untuk datang ke kampung kami, ketua kampung kami ni kena sengat, kan, dengan binatang yang berbisa. Kami dah buat macam-macam tapi tak sembuh-sembuh juga. Maka sahabat tadi kata, dulu kamu pernah menolak permintaan kami untuk kami bermalam di tempat kamu. Maka sekarang kami tak akan bantu kamu selagi mana kamu tak memberikan imbalan ataupun upah kepada kami. Maksudnya para sahabat dia tak akan pergi mengubati ketua kampung tadi selagi mana mereka tak berjanji untuk memberikan upah sebagai imbalan atas apa yang sahabat akan lakukan nanti. Akhirnya mereka pun setuju. Ketika mana para sahabat ni pergi ke ketua kampung tadi, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dia bacakan surah Al-Fatihah. Satu riwayat dia baca 1 kali, dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan baca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian dia tiup dekat bahagian yang sakit dekat ketua kampung tadi. Akhirnya sembuh. Apabila sembuh, para sahabat pun dapatlah bahagian upah mereka, iaitu beberapa ekor kambing. Dan mereka berkata, iqsimu, bahagi-bahagikanlah kambing-kambing itu. Dan ada seorang sahabat berkata, jangan bahagikan lagi sebab kita nak pergi jumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Kenapa? Kerana pada ketika itu para sahabat juga tak tahu apa hukum mengambil upah daripada mengubati seseorang dengan Al-Quran. Dan apa hukum kita mengubat seseorang dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebenarnya para sahabat, iaitu Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tadi pun pada mulanya tak tahu, kan. Itu adalah ijtihad beliau. Tetapi akhirnya apabila mereka ni pergi jumpa dengan baginda Nabi dan mereka cerita balik kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, aku telah mengubati seseorang dengan bacakan surah Al-Fatihah dan aku minta upah berupa beberapa ekor kambing. Maka baginda Nabi pun tanya balik kepada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri tadi,
Baginda Nabi tanya, siapa yang beritahu kamu wama yudrika annaha ruqyah? Siapa yang beritahu kamu bahawa surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah ataupun itu adalah surah penyembuh? Baginda Nabi tanya balik macam tu. Menunjukkan apa? Menunjukkan para sahabat ini mereka melakukan ijtihad, kan? Baginda Nabi tak ajar, mereka buat dulu, kan? Tapi perkara tu tak menyalahi syariat. Baginda Nabi tanya macam tu, tujuannya apa? Untuk membenarkan. Dan baginda Nabi kata, qad sadaqta, telah benarlah apa yang telah kamu lakukan itu. Baginda Nabi pun membenarkan perbuatan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri tadi yang dia mengubati seseorang dengan membacakan surah Al-Fatihah. Bermula daripada situlah kan terkenal surah Al-Fatihah ini sebagai ruqyah ataupun sebagai penawar daripada binatang yang berbisa. Kan? Dan baginda Nabi kata, bahagi-bagikanlah kambing-kambing itu, kan? Dan berikan kepada aku sedikit bahagian daripadanya. Ini contoh dua kisah berkenaan tentang amalan yang baginda Nabi tak ajarkan kepada para sahabat, tetapi mereka lakukan terlebih dahulu dan akhirnya mereka pun tanya kepada baginda Nabi dan baginda Nabi membenarkan perbuatan tersebut. Dan ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada amalan yang ketiga tadi. Jadi itulah kan baca doa Ismul Azam. Itu insya-Allah merupakan doa yang mustajab, kan? Karena di dalam doa Ismul Azam ini terhimpun nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang agung, yaitu Al-Ahad, As-Samad itu tadi, dan juga lam yalid wa lam yulad. Ini pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan ini adalah juga merupakan penyucian ataupun takdis terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini yang keempat, membaca ayatul kursi. Ini yang kita sebutkan tadi, bahawa di dalam surah Al-Baqarah ada juga Ismul Azam, yaitu ayatul kursi. Ini disebutkan oleh Al-Alamah Al-Muhaddis Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bahawa para ulama mengamalkan membaca ayatul kursi dengan harapan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan hajat dan permintaan, di samping memudahkan urusan, meluaskan rezeki dan kurniaan, disembuhkan daripada penyakit serta pelindung daripada kejahatan makhluk, termasuk manusia, jin dan binatang. Sebahagian mereka, baik ini nanti kita baca. Baik, kita jelaskan terlebih dahulu tentang ayatul kursi. Jadi di dalam ayatul kursi ini, sebagaimana kita sebutkan tadi, juga terkandung nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang agung. Kalau kita perhatikan, kalau kita kira satu persatu nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayatul kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha Allahu la ilaha illahu Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Lebih kurang ada 15 perkataan, 15 nama yang semuanya merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang jelas Al-Ali, Al-Azim ataupun dhamir hu. Hu ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kira satu persatu, semuanya ada lebih kurang 15 perkataan, 15 lafaz yang merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah ini disebut sebagai Ismul Azam, surah ataupun ayat yang mengandungi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang agung. Maka kalau di dalamnya ada nama-nama Allah yang agung, apabila kita amalkan, insya-Allah ia merupakan satu amalan yang mustajab, kan? Jadi sebahagian ulama mereka membuat tertib membaca. Maksud tertib membaca ni, kalau kita baca satu kali pun boleh, tetapi para alim ulama ni kerana mereka ni suka beramal, memperbanyakkan ibadah, maka mereka buatlah beberapa bilangan-bilangan yang tertentu. Tujuannya apa? Untuk kita ni mendisiplinkan diri. Kalau kita baca satu kali pun boleh. Kalau kita tak kira pun boleh. Cumanya biasanya kita akan letaklah bilangan-bilangan yang tertentu supaya kita senang nak mengamalkannya. Kalau tak ikut pun tak apa, tak jadi masalah, kan? Jadi ini bukan satu ketetapan yang kena ikut wajib, bukan macam tu. Cuma ini adalah cadangan daripada para alim ulama.
Yang pertamanya ada yang bacanya sebanyak 170 kali. Kenapa? Karena jumlah huruf di dalam ayatul kursi ada 170 huruf. Itu senang. Jadi dia ikutlah bilangan huruf dalam ayatul kursi yang 170. Dan ada juga yang membacanya sebanyak 50 kali. Karena apa? 50 itu adalah jumlah perkataan yang ada dalam ayatul kursi. Katalah 170, tak larat Ustaz, banyak sangat. Ambil 50 kali. Ya kan? Ikut bilangan perkataan yang ada dalam ayatul kursi. Dan juga ada yang membacanya sebanyak 313. 313. Nah, 313 ni merujuk kat mana? 313 merujuk antaranya kepada bilangan para rasul. Kan, para nabi dan rasul ini bilangan mereka tak terhingga, ramai. Kan, ada yang mengatakan 200 ribu orang nabi. Manakala bilangan rasul ada yang katakan 313. Cumanya pendapat yang tepat ialah kita tak boleh nak tentukan berapa. Cuma ada yang mengatakan bilangan rasul itu 313 orang. Kan? Dan 313 ini juga merujuk kepada bilangan tentera ahli Badar yang terlibat dalam peperangan Badar. Dua. Yang ketiganya 313 juga merujuk kepada bilangan tentera Talut yang menghadapi tentera Jalut. Jadi itu mereka letakkan bilangan 313. Baik, laluan azan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung sedikit lagi. Jadi itulah kan berkenaan tentang Ayatul Kursi yang juga disebut sebagai Ismul Azam ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kita boleh baca dengan bilangan yang tertentu ataupun satu kali pun boleh, tiga kali boleh ataupun 170, 50 ataupun 313 kali. Kemudian yang terakhir juga Ismullahil Azam, nama Allah Subhanahu wa taala yang agung juga, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 87, yaitu ayat yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini adalah surah Anbiya ayat 87. Dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Sa'ad bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Ismullahil Azam, nama Allah yang Maha Agung. Alladzi idza du'a bihi ajaba. Ketika kita berdoa dengannya, maka Allah akan kabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, ketika mana meminta dengannya, maka Allah akan berikan. Ad-da'watu allati da'a biha Yunus, itu doa yang telah dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam. Haitsu nadahu fi dzulumati salas, yaitu yang dibaca ketika mana Nabi Yunus berada dalam tiga lapis kegelapan. Jadi kisahnya Nabi Yunus alaihissalam ini yang dikenal sebagai Yunus bin Matta, kan, merupakan nabi yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada satu kaum. Ringkas cerita, Nabi Yunus alaihissalam dia meninggalkan kaumnya, lari daripada kaumnya itu tanpa menunggu arahan ataupun tanpa menunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yunus alaihissalam pergi tinggalkan kaumnya dengan ijtihad baginda sendiri. Dan apabila Nabi Yunus pergi, dia lari ke satu pantai dan naiklah satu bahtera. Dalam bahtera ni Nabi Yunus alaihissalam dan juga orang yang lain yang dalam bahtera itu apabila telah berlayar ke tengah lautan, dilanda dengan gelombang ataupun dilanda dengan badai yang dahsyat. Yang mana ketua bahtera dia kata, dalam kalangan kita ni pasti ada hamba yang telah lari daripada tuannya. Sebab dia dah ada pengalaman, dia dah banyak pengalaman, dia tahu kalau berlaku keadaan sebegitu bermakna ada hamba yang telah lari daripada tuannya. Maka tak ada satu pun orang yang mengaku. Akhirnya mereka bersepakat untuk buat undi, kan? Undi kali pertama kena dekat Nabi Yunus alaihissalam. Sepatutnya Nabi Yunus kena terjun, kena turun daripada bahtera itu. Tapi tak mungkin, takkanlah seorang Nabi dan Rasul tiba-tiba kena undian yang macam tu, kan? Okay, tak apa, buat kali kedua sama Nabi Yunus lagi. Sampailah kali yang ketiga kena dekat Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam pun akur, bersetuju. Akhirnya Nabi Yunus pun terjunlah daripada bahtera itu. Dan ketika itulah ditelan oleh ikan nun. Sebab itulah Nabi Yunus juga dikenal sebagai Zunnun, pemilik ataupun orang yang telah ditelan oleh ikan nun, ikan yang besar, kan? Maka rupa-rupanya hamba yang telah lari daripada tuannya itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ini orang kata simbolik ataupun bahasa kiasan tentang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggalkan kaumnya tanpa perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun begitu, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam ini bukanlah satu perkara yang boleh menjatuhkan maruahnya, bukan, kan? Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam adalah satu kita sebut sebagai kesilapan, bukan perbuatan dosa. Dan kalau dosa ni dia kena dekat manusia biasa. Nabi dan Rasul mereka adalah maksum, mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh nak kata apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus itu merupakan satu perbuatan maksiat, bukan. Tetapi itu adalah khilaf, perbuatan yang khilaf. Maksudnya melakukan ijtihad boleh jadi benar, boleh jadi tersilap. Itu sahaja, kan? Jadi jangan kita fikir Nabi Yunus alaihissalam melakukan kesalahan, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, bukan, kan? Tapi itu adalah sekadar khilaf sahaja, kan? Khilaf maksudnya kesilapan, kan? Tak mendatangkan dosa kepada Nabi Yunus alaihissalam. Maka ringkas cerita, di dalam perut ikan nun ini ulama sebut Nabi Yunus ditelan selama 40 hari 40 malam. Yang disebut dengan 3 lapis kegelapan tadi itulah adalah yang pertamanya lapis kegelapan perut ikan nun,
yang keduanya lapis kegelapan di dasar lautan, dan yang ketiganya adalah lapis kegelapan malam. Itulah 3 lapis kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dan sepanjang Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun, Nabi Yunus berdoa baca zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang bermakna pertama, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, ini adalah kalimah tauhid. Kemudian subhanak, ini adalah takdis atau muntasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maha suci engkau wahai Allah. Yang ketiganya, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku adalah daripada kalangan orang-orang yang telah menzalimi ataupun menganiaya diri sendiri. Ini adalah istighfar. Jadi dalam satu rangkap ini ada 3 komponen yang sangat penting. Maka sebab itu ini adalah antara doa yang mustajab. Yang kita baca banyak kali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita. Dan para sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah zikir ini adalah zikir Nabi Yunus alaihissalam? Jadi kalau kita baca, dapat ke manfaat yang sama, kan? Maka bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kepada para sahabat, cuba kamu tengok pada surah Al-Anbiya ayat 88. Bagi Nabi bagi tahu macam tu. Maksudnya apa? Dalam Al-Anbiya 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin." Wa najjaynahu minal ghammi, dan begitulah kami telah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah pula kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Bermaksud, apabila Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kedukaan berkat mengamalkan ayat tadi itu, zikir tadi itu, mengakui kesilapan apa semua tadi itu, maka insya-Allah kita orang yang beriman ini juga akan dibantu, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kedukaan, dikabulkan hajat kita apabila kita mengamalkan zikir yang kita sebutkan tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berapa banyak kali, baca berapa banyak kali tak kisah. Tapi ada yang ulama yang menyebutkan iaitu baca 1000 kali setiap hari. Itu yang pertama. Kalau tak mampu 1000 kali setiap hari, pilihan yang kedua, baca 40 kali selepas salat sunat witir. Itu antara kaedah yang diajarkan oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tapi kalau kita rasa nak baca banyak kali sekalipun, boleh, tak masalah, kan? Sebab apa yang kita sebutkan tadi itu adalah panduan. Jadi kalau kita ikut para alim ulama, kita adalah panduan kita. Tapi kalau kita nak buat sendiri pun tak jadi masalah. Dan cumanya kalau ikut alim ulama ni, mereka dah tahu jalan, mereka dah tahu rahsia ni, maka kita tinggal follow saja, kan begitu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah beberapa perkongsian yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada kebaikan daripada apa yang kita bincangkan pada malam hari ini. Dan insya-Allah yang terakhir ialah saya diamanahkan oleh sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Sobri untuk mencari dana bagi Komplek Tahfiz Al-Quran dan Sukan Sofiuddin di Kampung Bukit Badung, Ijuk. Jadi insya-Allah kepada tuan-tuan yang ingin menyumbang untuk tahfiz tersebut, boleh masukkan ke dalam tabung yang disediakan bahagian belakang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik kepada tuan-tuan, dan saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, tersilap cakap terkasar bahasa datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li walidina wa walidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw